pahaman tafsiran Al-Quran berdasarkan ilmu-ilmu yang penting untuk mentafsirkan Al-Quran itu juga termasuk dalam hadis ni. Qala Abu Abdurrahman fadzaka alladhi aq'adani maq'adi hadha. Abu Abdurrahman kata maka itulah maksudnya isyarat kepada mempelajari dan mengajar Al-Quran itulah kerjaan belajar kemudian mengajar, itulah mendudukkan aku di tempat duduk aku ini. Wa'allama al-Qur'ana fi zamani Uthman. Dan Abu Abdurrahman dia mengajar Al-Quran di zaman Sayyidina Uthman. Tugas dia mengajar Quran hatta balagal Hajjaj bin Yusuf, sehingga sampai zaman Hajjaj bin Yusuf masih dia tetap guru mengajar Al-Quran. Berapa lama antara khilafah Sayyidina Uthman sampai pemerintahan Hajjaj ni? Kurang 3 bulan, 72 tahun. Sintani wa sab'una sana illa 3 ashhur. Lama dia memegang jawatan mengajar Al-Quran tu, selama 72 tahun kurang 3 bulan. Qala Abu Isa hadza hadithun hasanun sahihun. Imam Tirmizi kata hadis ni hadis hasan lagi sahih. Maksudnya hadis ni datang 2 sanad, walahu isnadani, 2 sanad, 1 sanad sahih, 1 sanad lagi hasan, ataupun sanadnya 1 sahaja. Dalam sanad tu ada rawi sahih dan juga rawi hasan, campur rawi dah sampai peringkat rawi sahih dan rawi masih ada di peringkat hasan, beza, campur dalam sanad. Rawi dah sampai peringkat sahih ni, rawi ingatan kuat dan catatan hadis kemas. Ingatan kuat maksudnya bila-bila masa nak suruh dia baca hadis, dia boleh baca, satu pun tak akan salah, seperti mana dia terima daripada syekh dia. Catatan kemas, dia menulis ambil ketika menerima hadis daripada syekh tu, dia simpan elok. Bila-bila masa dia nak rujuk boleh, nak tengok balik boleh. Itulah rawi sahih. Rawi hasan ni, rawi tu ingatan dia kurang sikit, itu hasan. Sebelum Imam Tirmizi, imam muhaddisin, mujtahidin sebelum tu, mereka bahagi hadis kepada 2 sahaja, hasan, sahih ataupun tidak sahih, dhaif situ. Bila Imam Tirmizi muncul, awwalu man qasama al-ahaditha ila 3 aqsamin huwa al-imam at-Tirmidzi, sahihun wa hasanun wa dha'ifun. Bahagi 3 jenis hadis, sahih, hasan, dhaif ni mula daripada Imam Tirmidzi. Jadi rawi itu kurang ingatan, tidak muttaham bil kadzib, tidak dituduh berbohong. Tidak ada imam hadis tuduh rawi itu kata dia ni ada sifat bohong. Itu tuduhan daripada imam hadis. Kalau begitu, lain kiraan hadis tu,
Kalau daripada rawi kurang ingatan tu, Imam Tirmizi kira hadis tu hasan, tidak dhaif lagi. Dhaif ni su'ul hifz, ingatan dia terlalu kurang. Baru kira dhaif, tidak dhaif jiddan lagi, dhaif baru, jauh lagi dengan maudhu' palsu. Sekarang orang kata apa? Dhaif sama dengan palsu. Hadis maudhu' ni daripada jenis dhaif lah. Macam-macam orang duk bawa kaedah baru pula. Kaedah di sisi imam mujtahidin dan imam-imam muhaddisin ni, dhaif lain, dhaif jiddan lain, maudhu' lain, tak sama. Kenapa sekarang orang sekarang ni nak samakan hadis dhaif dengan hadis palsu? Ini nak buat rosak ilmu hadis tu. Sebenarnya rawi kurang ingatan, Imam Tirmizi lah mula kira hadis tu dhaif. Kalau su'ul hifz, rawi tu ingatan terlalu kurang, itu hadis daripada rawi tu kira dhaif. Kemudian rawi tu muttaham bil kadhib, dituduh berbohong, baru kira hadis tu dhaif jiddan. Dhaif tadi macam mana nak sama dengan palsu? Muhaddisin kata hadis dhaif tu sekiranya ada hadis sahih ataupun hadis hasan membantu dia. Gambarannya, satu hadis datang dengan banyak sanad, satu sanad dhaif, satu sanad lagi hadis tu juga sahih, satu sanad lagi hadis tu juga sanad hasan. Kalau begitu, sanad sahih dan sanad hasan tadi akan membantu dan akan menampung kedhaifan ada dalam hadis sanad dhaif tu. Macam mana cara kata menampung kedhaifan tu? Contohnya, sanad dhaif ni jadi dhaif disebabkan inqita', terputus sanad. Rawi seorang hilang dalam sanad tu. Bila tengok hadis yang sama datang dengan sanad sahih tu, dalam tu jumpa rawi hilang tadi, sanadnya bersambung. Jadi sahih ni syarat dia sanad bersambung. Jadi tadi celah dua orang rawi, hilang seorang rawi ni, dalam sanad sahih tu bersambung, jumpa di situ. Jadi dhaif tadi ditampung oleh sanad sahih tu. Ketika tu kedhaifan yang ada pada dhaif tu dah hilang. Orang tak panggil dhaif dah. Panggil apa? Hasan li ghairihi. Jadi dhaif tadi naik darajat daripada dhaif biasa disebabkan ada sokongan tariq lain, dia naik darajat hasan li ghairihi. Dhaif naik darajat ada, dhaif turun darajat jadi palsu tak ada. Di sisi muhaddisin tak ada. Tak tahulah muhaddisin akhir zaman ni ambil mana kaedah baru tu. Bal dengar di Mesir dah kaedah dhaif sama dengan maudhu'. Ulama Azhar ada cakap? Tak ada pun. Syekh Usama pun tak cakap, Dr. Yusri pun tak kata, kan? Dr. Ma'bad pun tak kata. Ulama hadis tu, Dr. Aiman pun tak kata begitu. Itulah pelik sikit. Jadi hak sebenarnya begitu. Dhaif jauh lagi dengan maudhu'. Antara dhaif dan maudhu' palsu ada lagi dhaif jiddan. Dhaif tadi macam mana nak sama dengan palsu? Dhaif tu dengan dhaif jiddan pun beza, jauh dengan maudhu'. Jadi dhaif tadi kalau ada sokongan tariq lain, dia akan naik darajat hasan li ghairihi. Jika tu tak panggil dhaif, panggil apa? Cuba nama. Tak, lain ada lagi. Tidak panggil hasan li ghairihi. Hasan li ghairihi itu dia naik darajat. Nama dah lepas dhaif tu, panggil mudha'af. Bukan mudha'af daripada saraf tu. Jangan tukar ilmu saraf punya mudha'af.
bila hadis dhaif itu dah ada sokongan tarik lain, dia dah lepas daripada dhaif. Ulama muhaddisin panggil mudha'af, berlipat ganda, daripada dhaif naik ganda jadi hasan li ghairihi. Situ. Itulah perlu kita faham. Hasan sahih, hasan gharib, banyak istilah Imam Tirmizi. Imam lain guna satu-satu bagi satu hadis. Imam Tirmizi lah gabung, hasan sahih, hasan gharib, hasan sahih gharib, ada macam-macam cantuman-cantuman. Kalau lagi gabung hasan dengan gharib, situ ada kerumitan pula, kita perlu faham. InsyaAllah nanti kita jumpa hasan gharib, kita akan bagi tahu. Wa hakaza rawa Abdurrahman bin Mahdi. Abdurrahman bin Mahdi ni Imamul Jarh wa Ta'dil, dia juga riwayat begitu. Wa ghairu wahidin, dan bukan seorang, maksudnya ramai riwayat an Sufyan ats-Tsauri, daripada Sufyan Tsauri Amirul Mukminin fil hadis, an Alqamah bin Marsadin an Abi Abdurrahman an Uthman عن النبي صلى الله عليه وسلم وسفيان لا يذكر فيه عن سعد بن عبيدة. Sufyan bin Tsauri dalam hadis dia riwayat tu dia tidak sebut an Sa'd bin Sa'id. An Sa'd bin, bukan Sa'id, an Sa'd bin Ubaidah. Di mana Sa'd bin Ubaidah? Sanad mana? Ya? Sanad Mahmud bin Ghailan kah? Di mana? Mana? Mula sanad mana? Mahmud bin Ghailan. حدثنا أبو داود أخبرنا شعبة أخبرني القمة خيركم من تعلم القرآن وعلمه. Sufyan tidak sebut dalam sanad tu Sa'ad bin Ubaidah tu. Sanad mana? Sufyan yang kedua lah. Sufyan Mahmud bin Ghailan yang kedua tu, kan? Tengok di situ ada Sufyan. Haddatsana Mahmud bin Ghailan tu tak ada Sufyan, kan? Jadi Mahmud bin Ghailan yang kedua lah. Sufyan an Alqamah bin Marsadin di situ. Maknanya di situ Imam Sufyan Tsauri tidak sebut Sa'ad bin Ubaidah. وقد روى يحيى بن سعيد القطان هذا الحديث عن سفيان. Yahya bin Sa'id Al-Qattan Imamul Jarh wa Ta'dil juga, dia pun riwayat hadis ni daripada Sufyan Tsauri juga. Wa Syu'batu an Alqamah bin Marsadin an Sa'd bin Ubaidah. Di sini ada Sa'ad bin Ubaidah. Siapa riwayat? Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis riwayat. Jadi beza dengan Sufyan situlah. Sufyan tidak sebut dalam sanad dia Sa'ad bin Ubaidah. Syu'bah sebut. An Abi Abdurrahman an Uthman an Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsana bidzalika Muhammad bin Bashar qala akhbarana Yahya bin Sa'id
عن سفيان وشعبة قال محمد بن بشار وهكذا ذكره أي ذكر هذا الحديث يحيى بن سعيد عن سفيان وشعبة غير مرة berkali-kali عن علقمة بن مرثد عن سعد بن عبيدة عن أبي عبد الرحمن عن عثمان عن النبي صلى الله عليه وسلم. Jadi Imam Tirmizi sedang bawa perbezaan sanad Imam Sufyan Tsauri. Terkadang dalam sanad dia Sa'ad bin Ubaidah tak ada, terkadang Sufyan dan Syu'bah dua-dua riwayat. Dalam tu ada an Sa'ad bin Ubaidah pula qala Muhammad bin Bashar wa ashabu Sufyan la yadhkuruna fihi. Ashab Sufyan Tsauri, mereka riwayat tidak menceritakan dalam riwayat mereka an Sufyan an Sa'd bin Ubaidah, tidak ada. Qala Muhammad bin Bashar, Muhammad bin Bashar, riwayat hadis ni dia kata wa huwa asahhu, wa huwa maksudnya ashabu Sufyan tidak menyebut dalam sanad mereka an Sufyan an Sa'd bin Ubaidah tu. Itu sanad terlebih sahih. Dalam sanad berbeza-beza yang tidak sebut Sa'd bin Ubaidah tu, itu sanad terlebih sahih. Qala Abu Isa wa qad zada Syu'batu fi isnad hadzal hadits Sa'd bin Ubaidah. Jadi masalahnya Sa'd bin Ubaidah ni Syu'bah, Imam Syu'bah Amirul Mukminin fil hadis, dia yang menambah dalam hadis ni Sa'd bin Ubaidah tu. Wa ka'anna hadits Sufyan ashbahu ay aqrabu min as-sawab, hampir sahih, hampir benar, itu adalah hadis Sufyan. Seolah-olah hadis Sufyan dah hampir dengan betul, sebab keadaan Imam Sufyan Tsauri dengan Imam Syu'bah. Jadi dalam istilah muhaddisin, dalam ilmu jarah ta'dil ni, bila dua imam bercanggah, dia ada kiraan imam-imam tu, hadis daripada imam mana patut diberi utamakan kita terima. Dia ada pula kaedah jarah ta'dil. Imam Bukhari terkadang bercanggah riwayat dia, sanad dia dengan imam lain. Ketika tu nak utamakan Imam Bukhari, sebab imam yang bercanggah dengan Imam Bukhari itu mutasyaddid fil hadis, Imam Bukhari mutawassit fil hadis. Dan Imam Sufyan Tsauri ni, masalah sekarang ni, bercanggah dengan Imam Syu'bah. Imam Sufyan Tsauri ni ulama mu'tabar dalam bidang hadis, dari sudut menjaga sanad dan juga matan hadis, sezaman dengan Imam Abu Hanifah. Dia sentiasa masuk di majlis Imam Abu Hanifah, dan pernah dia kata, kami kumpulan muhaddisin, Amirul Mukminin fil hadis ada, Hafizul hadis ada, kumpulan muhaddisin mari duduk majlis Imam Abu Hanifah. Sebab apa dia mari? Pokok ni golongan muhaddisin tak mampu ijtihad seperti Imam Abu Hanifah, mari belajar fikih. Imam Abu Hanifah fuqaha, mujtahid ni dia pandai Quran hadis, pandai keluarkan hukum daripada ayat hadis, itu mujtahid. Ilmu mujtahid lebih tinggi daripada muhaddis. Hafiz Ibn Hajar Hafizul hadis, lebih tinggi darjat dia daripada muhaddis. Muhaddis 10,000 hadis hafal sekali dengan sanad. Hafiz ni bukan hafiz Quran, hafiz hadis ni 100,000 hadis sekali dengan sanad dia hafal.
hujah ni 300,000 hadis sekali dengan sanad hafal. Tinggi lagi. Kalau suruh kita maulana ke maulana ke pakar-pakar so baca 3 hadis sekali dengan sanad, cabut lari. Tak nak baca. Lepas tu apa ada ilmu dengan kita? Ilmu kritik dengan ulama dulu, ilmu caci maki ulama dulu, beradab dengan alim ulama, imam-imam mazhab dulu. Itu ilmu kita pandai kot tu. Hak sebenar tak pandai. Jadi muhaddis dengan mujtahid beza jauh. Hafiz Ibn Hajar pandai syarah Bukhari tapi tak mampu ijtihad, terpaksa dia ikut ijtihad Imam Syafi'i. Imam Jalaluddin Suyuti pandai tafsir Jalalain, tafsir Ad-Durrul Mansur dia tulis. Tafsir Ad-Durrul Mansur tu dia syarah dengan hadis pun dia mahir, dia hafizul hadis, imam tafsir, tapi tak mampu ijtihad. Dia pun ikut ijtihad Imam Syafi'i. Sekarang tak pandai tafsir, tak pandai hadis, boleh terjemah Quran, boleh terjemah hadis Bukhari, itu tak mau ikut ijtihad imam. Ini pelik sikit. Kita nak menentu hadis sebagai sahih, dhaif, hasan pun kita tak mampu. Kata nak ikut Nabi, tak mau ikut ulama. Duk sebut hadis sahih lah, dhaif lah, maudhu' lah, apa semua ni, penentuan hadis tu kita ambil daripada siapa? Daripada Rasulullah ke? Rasulullah SAW bagi tahu hadis ini sahih, ini dhaif, ada sebut gitu? Tak ada. Zaman sahabat pun tak bunyi sahih dhaif ni. Bunyi zaman tabi'i, zaman Imam Abu Hanifah, zaman Imam Muhammad bin Ishaq, zaman Sufyan Tsauri, zaman tu mula bunyi sahih, dhaif, hasan apa ni. Siapa yang kata sahih, dhaif, hasan tu? Ulama hadis. Sekarang kita belajar hadis, kita sendiri tak mampu nak menentu darjat hadis. Kita kata sahih sebab apa? Kita kata Imam Bukhari kata sahih. Kita kata hasan sebab apa? Jumpa dalam Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi kata hasan. Kita kata dhaif sebab apa? Jumpa dalam kitab Sunan Tirmizi, Imam Tirmizi kata hadza hadisun dhaifun inda ahli hadis. Ilmu kita kan ilmu ulama. Ilmu ulama. Kita menumpang, gantung bahu mereka. Sekarang orang gantung bahu siapa? Gantung Albani. Dulu kitab hadis, bawah garis tu ada nombor hadis, Rawahul Bukhari. Begitu ya. Cetakan kemudian Rawahul Bukhari tambah Sahahul Albani. Hebat. Bukhari sahih dah tak cukup, Albani kena tasahih lagi, baru sah hadis tu. Lepas pada tu cetakan sekarang ni Rawahul Bukhari dah hilang, Sahahul Albani, Hasanahul Albani, Dha'afahul Albani, Wadda'ahul Albani. Albani sahaja. Albani jadi hero, tinggi ilmu dia lebih daripada Imam Bukhari, Imam hadis. Siapa kata sahih? Albani kata sahih. Siapa kata dhaif? Albani kata dhaif. Nama imam hadis dah hilang. Itu kita sekarang ni. Jadi dalam bidang nak menentu darjat hadis yang mudah pada ijtihad pun kita tak mampu, bergantung bahu Albani. Bila masuk bidang ijtihad, kita kata tak payah ikut imam mazhab. Sibuk imam mazhab ni, serabut, pening kepala kita. Seorang kata macam tu, seorang kata macam ni, tak payah ikut. Kita amal Quran Sunnah. Hebat pula di situ. Dalam bidang hadis pun Imam Bukhari kata sahih, tu guru dia Yahya bin Ma'in kata hadis tu dhaif. Tak pening ke? Rawi tu Imam Bukhari kata tidak siqah,
Murid dia Imam Tirmizi kata rawi itu siqah, tak pening pula situ. Ijtihad imam lain tu kata buat pening kepala kita, buat sesak kita, kelirukan kita, celaru fikiran kita, macam-macam dia bawa. Nak bagi telucut kita ikut mazhab tu. Nak suruh amal Quran Sunnah, baca Quran pun tak pandai banyak, hadis tak pernah jumpa, tapi mulut dia kata nak amal Quran Sunnah. Kita mau hadis sahih, tanya apa maksud sahih, cuba bagi tahu ta'rif sahih itu, tak tahu. Orang tu pun berani kata begitu. Kita nak amal Quran Sunnah, tak mau ikut ijtihad imam mazhab tu. Nah, itu satu ajaran salah dah dibawa di kalangan umat muslimin. Jadi Imam Sufyan Tsauri bila dia ada di majlis Imam Abu Hanifah, dia kata apa? Dia kata kumpulan muhaddisin kita ada di dalam majlis Imam Abu Hanifah, di hadapan Imam Abu Hanifah ni, kita golongan muhaddisin ni bagaikan burung pipit ada di hadapan burung helang. Siapa burung helang? Imam Abu Hanifah. Imam Sufyan Tsauri, Amirul Mukminin fil hadis, dia kata dia burung pipit. Kita pula jadi burung helang. Imam Abu Hanifah jadi burung pipit. Tak pandai Imam Abu Hanifah ni, tak jumpa hadis. Imam Abu Hanifah sanad hadis dia tinggi pada 3 imam lagi, tinggi lagi pada Imam Kutubus Sittah. Sanad Imam Abu Hanifah lebih tinggi. Sebab apa? Imam Abu Hanifah ada uhadiyat dan sunaiyat sanad dia. Uhadiyat maksudnya antara Rasulullah dan Imam Abu Hanifah ada rawi seorang saja. Siapa? Sahabat. Hadis talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin, ada setengah kata hadis palsu. Ulama punya qaul. Hadis tu Imam Abu Hanifah riwayat daripada Anas bin Malik. 26 hadis-hadis uhadiyat Imam Abu Hanifah riwayat. Hadis tu ada sekali satu yang antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah, seorang sahabat. Sunaiyat ada 240 lebih. Sunaiyat maksudnya di antara Imam Abu Hanifah dan Rasulullah hanya ada 2 orang. Imam Malik, Imam Abu Hanifah tabi'i, Imam Malik tabi'ut tabi'i semasa dengan Imam Abu Hanifah. Imam Malik ada di Madinah, Imam Darul Hijrah. Imam Abu Hanifah ada di Kufah, Iraq. Kemudian muncul Imam Syafi'i. Imam Syafi'i anak murid Imam Muhammad bin Hasan Al-Syaibani, dia tu anak murid Imam Abu Hanifah, cucu Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i itu. Imam Syafi'i anak murid Imam Malik juga. Imam Ahmad bin Hanbal anak murid Imam Syafi'i. Imam Bukhari dan Imam Abu Dawud anak murid Imam Ahmad bin Hanbal. Imam Tirmizi pula anak murid Imam Bukhari. Begitulah salah silah imam-imam itu. Imam Bukhari ada sanad tertinggi dia, Sulasiyat Bukhari. Maknanya antara Imam Bukhari dan Rasulullah ada hanya 3 orang rawi. Satu Bukhari hadis 7,000 lebih. Hanya ada 22 hadis Sulasiyat Bukhari. Dalam 22 hadis pula 11 hadis Imam Bukhari menerima hadis itu daripada Makki bin Ibrahim. Haddatsana Makki bin Ibrahim sanad. Siapa Makki bin Ibrahim tu? Siapa? Anak murid Imam Abu Hanifah. Tu guru Imam Bukhari tu anak murid Imam Abu Hanifah dah. 6 hadis lagi dalam 22 hadis Sulasiyat Bukhari, sanad tertinggi Bukhari itu daripada Dhahhak bin Makhlad. Dhahhak ni juga anak murid Imam Abu Hanifah. 3 hadis lagi dalam 22 hadis itu daripada Muhammad bin Abdullah Al-Ansari.
Dia tu anak murid Imam Zufar. Zufar ni anak murid Imam Abu Hanifah juga. Nak lari mana daripada Imam Abu Hanifah? Imam Bukhari punya sanad tinggi 22 hadis. 20 hadis daripada anak murid Imam Bukhari. Jadi begitulah keadaan imam-imam hadis. Jadi Sufyan Tsauri dengan Syu'bah, dua tu berbeza seperti mana saya sebut awal. Bila bercanggah dua imam, nak pilih siapa? Jadi kalau dengan Sufyan Tsauri dengan Imam Syu'bah ni, kena tarjih, kena utamakan riwayat Sufyan Tsauri tu. Sebab apa? Imam Syu'bah ni dia pun Amirul Mukminin fil hadis, Sufyan Tsauri pun Amirul Mukminin fil hadis. Sama kedudukan, sama hafizul hadis. Tapi bezanya Imam Sufyan Tsauri dia amat teliti sanad dan hadis. Imam Syu'bah ni dia rajin hafal matan hadis. Sanad dia kurang ambil berat. Jadi sebab tu terkadang dalam sanad Imam Syu'bah ni tersalah, berlaku tersalah. Mungkin dalam jilid pertama Sunan Tirmizi ada sebut di situ pendapat Imam Syu'bah dalam sanad tu, nama rawi beza dengan imam hadis lain. Jadi diberi keutamaan sanad imam lain lebih daripada Imam Syu'bah tu. Imam Baihaqi kata keadaan Imam Syu'bah ni begitu. Dia hafal mutun, matan hadis dia hafal. Memang dia kemas matan hadis, tapi bab sanad ni dia kurang ambil berat. Kadang-kadang tersalah sebut rawi. Itu memang berlaku daripada Imam Syu'bah tu. Jadi yang kita baca ni pun di sini Imam Sufyan Tsauri dengan Imam Syu'bah dari segi rawi Sa'ad bin Ubaidah ada dalam sanad ataupun tidak. Dalam sanad Sufyan Tsauri tidak ada, dalam sanad Imam Syu'bah ada. Nak tarjih siapa? Tarjih Sufyan Tsauri. Sebab itulah ashab Sufyan tidak menyebut dalam sanad mereka an Sufyan an Sa'd bin Ubaidah, tak sebut begitu. Maksudnya dalam sanad Imam Sufyan Tsauri tidak ada Sa'd bin Ubaidah. Dalam sanad Syu'bah ni ada. Bawah tu Imam Tirmizi kata bahawa qad zada Syu'bah tu, Imam Syu'bah tambah dalam sanad hadis tu. Tambahan tu mungkin daripada kurang ambil berat dia tu, dia sangka ada Sa'ad bin Ubaidah yang riwayat daripada Sufyan dalam sanad ni, dia pun tambah. Jadi sekarang ni sanad daripada Imam Sufyan Tsauri tidak ada Sa'ad bin Ubaidah. Ashab Imam Sufyan Tsauri, murid-murid dia riwayat pun sama dengan tubuh dia, tidak sama dengan Syu'bah. Syu'bah pula tidak ada Sa'ad, dia tambah Sa'ad bin Ubaidah. Jadi Muhammad bin Bashar kata huwa asahhu. Asahhu maksudnya asahhu min hadis Syu'bah, terlebih sahih daripada sanad hadis Syu'bah. Karena hadis Sufyan ashbahu mawatu, seolah-olah hadis Sufyan tu lebih tepat. Ashbahu ay aqrabu bisawab, dekat, lebih dekat dengan betul, maksudnya lebih tepat sanad Sufyan Tsauri itu. Qala Ali bin Abdullah qala Yahya bin Sa'id ma ahadun ya'dilu ay yusawi indi Syu'bata.
Yahya bin Sa'id. Siapa? Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Imamul Jarh wa Ta'dil. Imam buat putusan keadaan rawi ni siqah ke ataupun tidak. Yahya bin Sa'id Al-Qattan, Yahya bin Ma'in, Imam Abdurrahman bin Mahdi, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Bukhari, mereka lah imam jarah ta'dil. Mereka buat putusan rawi ni sahih ke dhaif, rawi ni adal ataupun tidak, apa keadaan rawi, semua mereka akan kaji dan buat putusan menentu darajat rawi. Jadi Ali bin Abdullah Al-Madini, dia pun Imamul Jarh wa Ta'dil juga. Dia kata Yahya bin Sa'id kata, Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni darajat dia lebih tinggi dalam bidang jarah ta'dil tu, rujuk kepada qaul Yahya bin Sa'id. Apa kata Yahya tu? Ma ahadun ya'dilu indi syu'bata. Dia bagi tahu darajat Syu'bah tinggi sangat. Katanya tidak ada seorang pun yang boleh menyamai dengan Syu'bah di sisi aku. Maknanya Syu'bah lah top di sisi aku. Di kalangan imam hadis, di sisi Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan ni, Imam Syu'bah ni kira top. Walaupun begitu, wa iza khalafahu Sufyan, dan apabila Sufyan Tsauri bercanggah dengan ia, khalafahu ay khalafa Syu'bata, akhadtu biqauli Sufyan. Bila Sufyan Tsauri itu bercanggah dengan Syu'bah, Imam Yahya bin Sa'id Al-Qattan kata apa? Aku ambil pendapat Sufyan tu. Walaupun Syu'bah ni kira top bagi aku, tapi bila bercanggah dengan Sufyan, aku ambil kaul Sufyan. Walaupun top di sisi dia, dia tidak ambil kaul Imam Syu'bah tu. Punca tak ambilnya seperti mana Imam Baihaqi bagi tahu cara hafal Imam Syu'bah dan tidak ambil berat dengan sanad. Punca di situ. Sami'tu Aba Ammarin yadhkuru an Waqi'in qala Syu'batu Sufyanu ahfazu minni. Pengakuan daripada Imam Syu'bah sendiri. Tengok imam-imam dulu menghormati satu sama lain, tidak menjatuhkan satu sama lain. Syu'bah sendiri kata Sufyan lebih hafaz, lebih ingat, lebih pandai pada aku. Wa ma haddatsani Sufyanu an ahadin bi syai'in fasa'altuhu illa wajadtuhu kama haddatsani. Dan aku tidak, Sufyan tidak menceritakan kepada aku daripada seseorang tentang sesuatu perkara, aku tanya dia, kecuali aku dapati dia, Sufyan Tsauri, seperti mana dia menceritakan kepada aku. Dia semak balik dengan Sufyan Tsauri itu. Wa fil babi an Ali wa Sa'd qala hadatsana Qutaibah قال أخبرنا عبد الواحد بن زياد عن عبد الرحمن بن إسحاق عن النعمان بن سعد عن علي بن أبي طالب قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه. هذا حديث لا نعرفه من حديث علي عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا من حديث عبد الرحمن بن إسحاق. باب ما جاء في من قرأ حرفا من القرآن ما له
minal ajri. Kita sambung lah.